warahmatullahi Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bagi meneruskan majlis, saya dengan sukacita dan penuh takzim mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan majlis. Dengan hormatnya dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma rabbana hab lana minas salihin ya Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wallahu musta'an. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, ya Tuhan kami, letakkan kerendahan, keikhlasan dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Buang daripada hati kami rasa sombong, riak, takabur dan sebagainya ya Allah. Daripada bersarang dalam hati dan jiwa kami ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada puan pengerusi dan seluruh ahli usrah yang hadir pada pagi ini, yang mudah-mudahan dalam rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Mudah-mudahan kesempatan yang Allah beri, peluang kehidupan yang Allah beri, ketaatan yang kita lakukan, bukan kemaksiatan, kehinaan, dosa dan sebagainya. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita sambung berdasarkan buku ini sampai muka surat berapa ya? Ada tanda tak? Apa ada tanda? Muka surat 103 Ustaz. 103. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, yang ada buku ni insya-Allah 103 dalam tajuk Islam kembali dagang. Islam kembali dagang. Allahu Akbar. Baik, seluruh yang dirahmati Allah, kita lapangkan dada, sama-sama kita tadabbur ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebenaran dia. Mudah-mudahan ada peringatan yang terbaik untuk kita bersama insya-Allah. Baik. Islam hadir di tengah-tengah masyarakat jahiliah yang mengamalkan kepercayaan pagan. Apa dia? Penyembahan berhala dan bertuhankan material Islam. Bertuhankan material. Islam hadir di saat bumi ini dipenuhi manusia-manusia yang berkelakuan tidak beradab, berhati gelap, berfikiran bebal, berperangai tidak moral, tidak bermoral, serta pemikiran negatif lainnya. Sebelum datangnya Islam, inilah perangai manusia yang tak ada adab, yang macam-macam perangai yang dilakukan, yang tidak bermoral dan sebagainya. Oleh sebab itu, kehadiran Islam dianggap gharib. Apa maksud gharib? Asing. Dan nilai-nilai ajarannya dimusuhi dan dibenci orang-orang jahiliyah. Tidak mendapat sinaran cahaya iman dan Islam. Terutamanya para pemuka kaum musyrikin Quraisy Mekah yang berasa tidak aman dengan kehadiran Islam di bumi tersebut. Realiti sejarah menyatakan Islam dalam keadaan terasing pada awal kemunculannya disebabkan oleh beberapa faktor. Oleh beberapa faktor. Bila disebut asing ini, yang pertama, para pengamal kepercayaan pagan berasa terancam dengan kehadiran agama baru yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagan apa dia? Penyembahan berhala. Allahu Akbar. Yang kedua, faktor yang kedua, fanatik, buta terhadap kepercayaan nenek moyang, mendorong masyarakat jahiliah membenci dan memusuhi Islam dan para pengikutnya. Yang ketiga, golongan kaum musyrikin Quraisy berasa tercabar, terpinggir kerana simpati luas masyarakat Mekah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, faktor dia apa dia? Golongan kaum musyrikin Quraisy Mekah takut kehilangan populariti dan kekuasaan jika Islam dibiarkan berkembang di bumi Mekah. Allahu Akbar. Ni antara faktor dia. Islam dianggap gharib, dianggap apa dia? Asing. Sungguh pun demikian, perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan risalah Islam tidaklah sia-sia. Perlahan namun pasti ramai penduduk kota Mekah yang sukarela memeluk Islam. Demikianlah halnya sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetap di bumi Madinah, penduduk Jazirah Arab bahkan berbondong-bondong memeluk agama Islam. Allahu Akbar. Dalam pada masa itu, semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, Islam yang pada mulanya dilabelkan sebagai agama yang gharib, yang asing, berubah menjadi agama yang masyhur, sya'bi, masyhur maksudnya. Kaum muslimin
yang pada mulanya lemah dan dilemahkan, al-mustad'afun muncul menjadi umat yang kuat. Ini nak cerita hari ini. Hari ini makin kuat. Kini umat Islam berjumlah lingkungan 1.8 bilion daripada jumlah penduduk dunia yang seramai 6.9 bilion. Merupakan realiti kehidupan yang tidak dapat disangkal, bahawa kaum muslimin telah mengambil peranan penting dan berjasa besar dalam membangunkan peradaban umat manusia. Ramai cendekiawan muslim yang menjadi tenaga intelektual di sebalik kemajuan peradaban moden. Tidak sedikit sumbangan umat Islam dalam mewujudkan kejayaan sains, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni budaya, pendidikan kedoktoran, politik, sosial, ekonomi dan segmen kehidupan lainnya yang kini dirasakan umat manusia di pelbagai penjuru dunia. Bahkan tanpa jasa besar kaum muslimin, nescaya masyarakat dunia barat, yakni Eropah dan Amerika, masih terpasung oleh kebodohan abadi. Bermakna apa? Kita belajar pada pagi ini satu tajuk, ingatan daripada Nabi SAW tentang kedatangan Islam. Islam dulu tidak dikenal. Gharib, dalam keadaan asing. Bila datang, dia subhanallah membersihkan sesuatu kotoran. Membersihkan sesuatu kotoran yang tak ada adab, kotoran yang tidak bermoral, daripada sikap-sikap manusia ini. Islam ni satu kemuliaan. Islam ini syumul. Subhanallah. Jadi yang seluruhnya menggambarkan apa dia, Islam ini dah meliputi semua dah. Daripada tak dikenal sampai terkenal dah. Sampai daripada tak tahu sampai tahu. Bahkan Islam ini pun teknologinya hebat. Kalau kita buka sejarah dulu hebat. Jadi datangnya puak-puak yang tak elok inilah dia mencuri. Dia mencuri kehebatan teknologi yang dibawa datangnya daripada Islam. Akan tetapi di sebalik kejayaan dan populariti Islam serta pencapaian besar umat Islam tersebut, Islam kembali asing bahkan dalam kalangan kaum muslimin sendiri. Yang dianggap pelik sebenarnya. Islam tu asing tu maksudnya dalam keadaan pelik. Allahu Akbar. Sebagaimana Nabi SAW sebut, cuba kita teliti dengan fikiran yang terbuka, minta maaf terbuta pula. Yang terbuka, isyarat nubuah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, sesungguhnya Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali asing, maka beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Asing ni dalam keadaan tak dikenal. Dan beruntunglah orang-orang yang subhanallah bukan nak jadi populariti, bukan nak kenal. Yang dianggap asing ni dianggap pelik. Beruntunglah orang-orang yang terasing ni. Dalam keadaan terasing ni dia boleh istiqamah dalam ketaatan. Boleh pegang agama. Boleh beramal dengan agama. Itu beruntung sebenarnya. Maksud daripada hadis ni. Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan teks hadis riwayat Tirmizi yang bermaksud Islam muncul dalam keadaan asing dan ia akan kembali dalam keadaan asing, maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Orang yang istiqamah dalam keadaan huru-hara ni, istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam ibadah ini, subhanallah bagaimana dia boleh jaga agama, dia boleh istiqamah duduk dalam majlis ilmu. Tadi disebut sebagai beruntung, ini juga disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, apa yang Nabi SAW sebut hari ini berlaku. Bagaimana fitnah akhir zaman, orang dah mula meninggalkan Islam. Orang dah mula dalam keadaan malu nak beramal dengan sunnah Nabi SAW. Malu nak istiqamah dengan ketaatan, nak jaga agama. Satu ketika dalam hadis Nabi SAW dia menggambarkan sekumpulan orang tengah duduk, tiba-tiba salah seorang tu minta izin nak sembahyang, itu dianggap pelik, dianggap asing. Subhanallah. Sedangkan itulah tanggungjawab kita. Sedangkan itulah keutamaan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan mengabdikan dirinya padaku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita hamba kepada siapa? Kita sibuk dengan keduniaan, kita sibuk dengan kerja, kita sibuk nak cari pengaruh, kita sibuk macam-macam sibuk. Tanpa kita sedar, tugas kita adalah kerana Allah. Tugas kita adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita khususkan erti asing, yang gharib dalam hadis Rasulullah SAW di atas tadi.
bukanlah bermakna keterasingan fizikal. Bukan bermaksud keterasingan fizikal. Bukan maksud fizikal kita terasing, tak. Tetapi asing dalam makna bukan fizikal, iaitu keterasingan kerana teguh mengawal akidah, tegak lurus menerapkan nilai-nilai Islam serta giat melaksanakan syariat Islam. Allahu Akbar. Hari ni kat Malaysia cuti di Pulau Bali. Kadang kita ni subhanallah, dalam keadaan pengorbanan dalam cuti-cuti, nak layan cucu, nak layan anak-anak, tiba-tiba kena ikut kuliah pula, kena ikut usrah juga. Ni asing lah ni benda-benda pelik ni. Bagaimana teguh kita ni nak belajar. Teguh kita untuk duduk dalam majlis ilmu. Teguh kita cuti-cuti boleh bangun subuh. Teguh kita subhanallah membesarkan Allah, bukan membesarkan keduniaan. Nah, ini sebenarnya. Baik, renungkanlah perkembangan kehidupan umat Islam dalam era moden kini. Manusia menjadikan akhirat sebagai orientasi hidupnya, maka ia kelihatan asing di mata manusia. Manusia berusaha menghiasi diri dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bakal dianggap aneh, yakni melawan arus moden oleh masyarakatnya. Saya ulang balik, manusia yang berusaha menghias diri dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW bakal dianggap aneh, melawan arus moden. Maksudnya ketinggalan zaman oleh masyarakatnya. Berlaku tidak? Ya, dah berlaku dah. Apa benda ni? Contoh macam tu. Istiqamah nak bertudung bulat, istiqamah nak tudung labuh. Subhanallah, satu cabaran. Bukan satu benda yang mudah. Bagaimana teguh dia, bagaimana kuat dia beruntung, bahagia dia. Manusia yang berjuang menegakkan sendi-sendi Islam dilabel sebagai manusia kuno, ketinggalan zaman. Allahu Akbar. Bila sebut ketinggalan zaman ni, dalam keadaan apa dia? Tak majulah. Ni dalam masyarakat. Manusia yang berusaha menegakkan khalifah Islamiah, pemerintahan bersendikan nilai-nilai Islam, dituduh sebagai perosak demokrasi serta dilabelkan radikal dan pengganas. Bahkan manusia yang berusaha menghidupkan syiar Islam bakal disingkirkan dalam kehidupan masyarakatnya. Allahu Akbar. Itu sebab kita hari ini yang mengaku Islam bukan hanya di IC kita kat pengenalan kita Islam. Itu sebab Nabi SAW sebut, Islam nanti la yabqa minal Islam illa ismu. Islam tu nanti namanya Islam tapi cara hidup jauh daripada Islam. Islam itu nanti hanya pada nama tapi cara hidup jauh daripada Islam. Islam ini menyeluruh. Islam ini bukan hanya dalam solat. Dalam solat boleh tutup aurat, boleh bertelekung, habis solat buka aurat, buka tudung dan sebagainya. Dah tadi saya Islam, bila dalam sembahyang, luar sembahyang, muamalah kita, ekonomi kita, politik kita, semua kena letakkan Islam. Baik, dalam era moden kini, orang yang perjuangkan kemurniaan, akidah dan mengajak ke jalan tauhid bakal terpinggir menepi daripada pentas kehidupan sosial. Orang yang perjuangkan penerapan syariat Islam akan digilas, ditentang keras oleh manusia-manusia liberal yang bertuhankan pluralism. Maksud dia dalam keadaan Islam ini dia ambil ikut logik akal. Faham Al-Quran ikut logik akal. Ambil dalil-dalil Al-Quran hanya part-part tertentu, bukan menyeluruh. Ni namanya liberal. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, orang yang beramal dengan Islam ni dianggap jumud. Dianggap jumud. Jumud ni apa dia? Macam kuno lah maksud dia. Allahu Akbar. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku untuk sentiasa ingat Engkau ya Allah, mensyukuri nikmat Engkau ya Allah, memperelokkan ibadat aku kepada Engkau ya Allah. Dan Ummu Salamah pernah sebut berulang-ulang, dia kata Nabi sebut berulang-ulang doa ini. Ya muqallibal qulub atau ya muqallibal qulub sabit qulubi atau sabit qalbi ala dinik wa ta'atik. Wahai yang bolak-balik, tetapkan hatiku atas ketaatan pada agamamu, ketaatan padamu dan ketaatan pada agamamu. Ala dinik wa ta'atik. Maksudnya tetap dalam agamamu dan ketaatan padamu. Allahu Akbar. Jadikan amalan doa ini. Sebab apa yang bolak-balik ini? Allahu Akbar. Yang bolak-balikkan siapa dia? Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon kita tetap dalam ketaatan. Dalam ketaatan pegangan kita pada Islam yang sebenar. Agama kita mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin.
Dan satu lagi doa daripada Al-Quran, daripada surah Kahfi ayat yang ke-10. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ayat ini yang dibaca oleh sekumpulan anak muda yang lari daripada pemimpin yang zalim, menyorok dalam gua rasa macam baru tidur, tapi ditidurkan 300 lebih tahun dah. Subhanallah. Mereka berdoa apa dia? Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, rahmati kami ya Allah, maksudnya lebih kurang, dan beri keselamatan perlindungan kepada agama kami. Allahu Akbar. Jadi kita doa. Kita takut hari ni akidah kita tidak kuat, bagaimana nampak pelik, kita tinggalkan yang pelik ni. Sedangkan yang pelik inilah kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Orang yang mengajak kepada persatuan Islam bakal bertemu dengan kumpulan-kumpulan fanatik kaum suku dan fanatik mazhab. Orang yang berusaha meluruskan perbuatan dan fahaman yang salah akan berhadapan dengan kumpulan anti perubahan. Orang yang istiqamah menjalankan ketaatan beribadah bakal merasai hidup terasing di tengah-tengah masyarakatnya. Orang yang berusaha untuk tetap baik yakni soleh di tengah-tengah masyarakat, toleh yakni jahat, akan terasing daripada kehidupan sosial. Berlaku tidak? Ya, berlaku. Nak istiqamah, nak jadi baik dianggap asing. Abad 14 yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan isyarat mengenai orang yang terasing tersebut. Berkaitan hal ini, amatilah kenyataan Abdullah bin Mas'ud. Beliau berkata, satu ketika Rasulullah memberi pencerahan kepada kami, yakni para sahabat, lalu bersabda, Islam muncul dalam keadaan asing. Nabi bagi tahu pada sahabat dan sampai pada kita hari ini. Dan ia akan kembali dalam keadaan asing. Maka berbahagialah orang-orang yang terasing. Lalu aku bertanya, wahai utusan Allah, siapakah orang yang terasing itu? Jelas Nabi, iaitu orang-orang yang memisahkan diri demi mempertahankan akidahnya, menjaga imannya daripada kabilah kaum mereka yang rosak akidah. Bagaimana sekumpulan anak muda Ashabul Kahfi mengasingkan diri ke gua untuk selamatkan akidah dia. Jadi kita ni, Nabi SAW sebut, kita berusaha untuk asingkan diri daripada nak rosak iman kita, daripada sesuatu yang merosakkan iman kita, daripada sesuatu yang pengaruh kita, pengaruh yang tak elok. Yang perlu kita buat begini. Allahu Akbar. Itu sebab seluruh yang dirahmati Allah dalam rumah hari ini, daripada TV, daripada kecanggihan teknologi, semua bawa kita kepada sesuatu yang maksiat, sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah, sesuatu yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya ingatkan diri saya dan semua, istiqamah kita dengan doa, istiqamah kita dalam ketaatan. Saya ulang balik, saya pernah sebut di sini dalam kuliah ini, kita nak masuk syurga hari ini atas dunia, kita kena bentuk diri kita sebagai ahli syurga. Apa yang pertama, kita kena ada iman. Kita kena jaga iman kita. Kena pelihara iman kita dengan sebenar-benarnya. Itu sebab kita nak masuk, kita nak selamat daripada fitnah hari ini, iman. Iman dah yang memelihara kita dengan sebaik-baiknya. Nombor satu. Yang kedua, khusyuk dalam solat. Khusyuk dalam solat. Kena wujudkan hati yang fokus dalam solat. Yang ketiga, tinggalkan perkara yang sia-sia. Hari ini banyak di antara kita terjebak dengan teknologi. Sibuk hari-hari, banyak masa dengan handphone, layan handphone. Pergaduhan suami isteri, perceraian dengan handphone. Suami duduk ngadap handphone. Biarkan isteri dan sebagainya. Isteri pun ada handphone, Facebook, IG dan sebagainya. Sampai, subhanallah, ni antara permasalahan. Yang keempat, apa dia? Jaga amanah. Setiap kita ada amanah. Amanah kita yang utama adalah untuk kita terapkan Islam dalam kehidupan kita. Amanah kita sebagai hamba Allah. Amanah kita sebagai seorang ayah, seorang ibu, seorang anak, dan utama sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kelima kita jaga amalan. Perbanyakkan amalan kebaikan, tinggalkan langsung amalan-amalan kejahatan. Allahu Akbar. Hari ini bila Allah bagi kita hidup, kita kena fikirkan apa manfaat yang aku nak buat hari ini. Apa kebaikan yang aku nak buat hari ini. Kita usaha. Sebab apa? Kebaikan-kebaikan itulah, sebanyak mana yang kita buat, belum tentu akan bawa kita ke syurga. Tapi kita cuba sebanyak-banyaknya. Sebab apa? Kita tak tahu. Yang banyak-banyak itu akan terpilih. Kadang banyak belum tentu. Tapi yang sedikit yang berkualiti itu Allah dah pilih dah. Apa pun kita buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, yang ketiga tidak apa?
Yang ketiga, tinggalkan perkara sia-sia. Yang keempat, jaga amanah. Yang kelima, jaga amalan. Yang keenam, banyakkan infak, sedekah, bantu orang, jaga kewajipan zakat. Yang keenam ni, dan yang ketujuh, balik kepada solat. Hari inilah yang dianggap asing bila mana subhanallah orang tak jaga solat tapi kita boleh jaga solat. Asing dalam arti kata hadis Nabi SAW, bagaimana dia mengasingkan diri untuk mempertahankan akidah, untuk jaga imannya daripada sesuatu yang merosakkan akidahnya. Allahu Akbar. Baik, ulang Ustaz tak sempat tulis. Baik, saya ulang balik. Seluruh yang dirahmati Allah, yang pertama iman. Laju sangat ni. Yang pertama iman. Yang kedua khusyuk dalam solat. Yang ketiga, tinggalkan perkara sia-sia. Yang keempat, jaga amanah. Jaga amanah. InsyaAllah bahagia bila mana kita jaga amanah kita dengan sebaik-baiknya. Jaga amanah dengan sebaik-baiknya, kita akan rasa bahagia. Meletakkan Allah yang utama sebagai amanah. Amanah kita sebagai hamba-Nya. Yang kelima, jaga amalan. Perbanyakkan amalan kebaikan, tinggalkan langsung amalan-amalan dosa. Amalan-amalan yang boleh merosakkan kebaikan kita. Sebagai contoh dengki. Innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun naral hatab. Sesungguhnya hasad itu akan memakan segala kebaikan seumpama api yang akan memakan segala sesuatu ranting-ranting yang kosong. Allahu Akbar. Dan yang keenam Yang keenam, perbanyakkan bersedekah, perbanyakkan infak harta, bantu orang, dan jaga kewajipan zakat. Dan yang terakhir, jaga solat. Jaga solat. Bila mana kita jaga solat, kita sedang jaga kita punya keperluan, insya-Allah. Keperluan dunia dan akhirat kita, insya-Allah. Baik, boleh dapat? Kita sambung lagi. Abdullah bin Amr bin As mengatakan dalam hadis riwayat Ahmad, satu hari Rasulullah SAW berucap di hadapan para sahabat, beruntunglah manusia yang dianggap asing. Beruntunglah manusia yang dianggap asing. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, siapa sebenarnya manusia yang dianggap asing itu? Rasulullah menjawab, iaitu orang yang teguh berbuat amal soleh, baik di tengah-tengah manusia lain yang berperangai buruk, toleh. Orang yang berani menentang kemungkaran, maksiat dan dosa yang menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat. Allahu Akbar. Hadis ini, subhanallah, menyedarkan kita tentang peranan kita sebenarnya. Saya ulang balik, Rasulullah berucap di hadapan para sahabat. Apa Rasulullah beritahu? Beruntung manusia yang dianggap asing. Salah seorang sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, siapa sebenarnya manusia yang dianggap asing itu? Rasulullah menjawab, iaitu orang yang teguh berbuat amal soleh, teguh, istiqamah, tetap berbuat kebaikan di tengah-tengah manusia lain yang berperangai buruk. Allahu Akbar. Orang yang berani menentang kemungkaran, maksiat dan dosa yang menjadi kebiasaan dalam kalangan masyarakat. Tetap istiqamah dengan kebaikan dan menentang keburukan, menentang kejahatan yang dah menjadi kebiasaan dalam masyarakat. Ini sebenarnya. Beruntung orang-orang ni. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, mampu tak kita? Subhanallah, kita kena doa, ya Allah berilah istiqamah dalam ketaatan. Istiqamah buat kerja sunnah Engkau ya Allah. Sunnah Engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Doa ya Allah berilah kekuatan untuk tetap dalam agama, agamamu ya Allah. Allahu Akbar. Orang yang berani menentang kejahatan yang menjadi kebiasaan ni yang Nabi kata orang-orang yang beruntung. Saya sebut balik, orang yang beruntung, orang yang istiqamah baik. Dan yang kedua, orang yang menentang kejahatan yang menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat. Sebagai contoh, kalau pernah sampai di Indonesia, ada satu pesantren, ada satu ma'had yang hebat, dikenal sebagai Gontor. Hari ini ada di Malaysia ramai pelajar-pelajar yang meneruskan pengajian di Malaysia. Bahasa Arabnya hebat. Gontor ni apa dia? Gon itu perkataan nama tempat. Tor tempat yang kotor. Gontor. Mahat Hafiz. Satu mahat. Di Gontor disebut sebagai apa? Tempat yang kotor, yang asalnya pelacuran banyak, yang asalnya perjudian banyak, anak-anak haram, anak-anak luar nikah banyak. Jadi datang subhanallah dibersihkan, diwujudkan ilmu, diwujudkan subhanallah
suasana ilmu, suasana yang besarkan agama. Hebat. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, macam di Turki, masjid Hagia Sophia ke pun, daripada gereja dibentuk sebagai rumah Allah masjid. Allahu Akbar hari ini. Bagaimana membanteras sesuatu yang tidak elok, kita wujudkan sesuatu yang elok yang bawa kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin, mudah-mudahan Allah beri kekuatan pada kita insya-Allah. Baik, kita sambung lagi. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah orang-orang yang dianggap asing. Seorang sahabat bertanya, wahai Nabi Allah, siapa sebenarnya orang-orang yang dianggap asing itu? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah mereka yang perbaiki ajaranku yang telah dirosakkan oleh manusia setelah kewafatanku. Allahu Akbar. Dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan pula orang yang asing itu, yang dianggap asing itu adalah orang yang perbetulkan agama yang dah dirosakkan, yang dah disesatkan umpamanya. Hari ini kita berhati-hati, Nabi juga sebut akan datang wujud Nabi yang palsu, mengaku dirinya Nabi. Wallah alam, macam yang baru-baru ni datang, subhanallah, kebenarannya atau tidak, macam pelajar-pelajar di Morocco dia kata ini scammer dan sebagainya. Yang mengaku dia cucu cicit Nabi lah, cucu, subhanallah. Apapun, kita sebagai manusia kita serahkan pada Allah, jangan mudah kita nak kecam. Apapun di sebalik gambaran itu, kita mohon petunjuk yang sebenar-benarnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab Nabi sendiri pun dia tak bagi orang taksub dengan dia, takjub dengan dia. Taksub dan takjub itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ini kita berhati-hati. Baik, renungilah dengan fikiran yang bersih fakta kehidupan umat Islam di era moden kini. Bukankah setiap Muslim yang berusaha menegakkan kehidupan Islam bakal dipencilkan, bakal dijauhi oleh sesama Muslim yang memuja kehidupan liberalism dan pluralism. Subhanallah, bakal dipencilkan. Bahasa kita boleh dipulaukan. Allahu Akbar. Bukankah ramai antara mereka yang mengaku diri sebagai Muslim menentang penerapan syariat Islam? Orang-orang yang giat berusaha menerapkan nilai-nilai Islam akan dianggap asing serta terasing daripada kehidupan sosial walau hidup di tengah-tengah masyarakat Muslim. Sungguh benar isyarat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerusi sabda baginda dan sabda tersebut terbukti masa kini. Wallahu alam, selesai satu tajuk. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, sebagai kesimpulan daripada tajuk ini, kita muhasabah diri dalam kehidupan, dalam pengamalan kita tentang Islam ni bagaimana. Bila sebut perlu untuk kita asingkan diri, bila mana penuh dah keadaan hari ini dengan sesuatu yang boleh merosakkan akidah kita. Boleh merosakkan akidah kita, pegangan Islam kita. Allah Akbar, ini ingatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seluruh yang dirahmati Allah, saya buka, kalau ada soalan silakan. Ada pertanyaan daripada tajuk ni? Silakan kalau ada soalan. Assalamualaikum Ustaz. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Ustaz, bila kita dalam satu masyarakat, kadang-kadang bila contohlah kita sibuk dengan kuliah macam ni lah, kuliah online ke kan, ada juga yang komplain dekat macam kita terlalu sibukkan masa dengan perkara yang macam ni lah. Yalah, macam Ustaz cakap macam tu, macam tadi, perkara itu dia orang anggap pelik. Dan cara kita untuk menanganinya, kita tetap bercampur dengan masyarakat, tapi kita hadkan. Betul ke Ustaz cara macam tu? Baik. Subhanallah, cantik soalan tu. Itu sebab dalam masyarakat, benda-benda kebaikan ni dianggap macam tak campur dengan masyarakat. Itu sebab kuliah ini, kita sebut dengan kuliah ini, inilah masyarakat kita. Bagaimana kita campur, contoh, banteras benda yang tak elok. Apa yang tak elok? Budaya gosip. Budaya gosip, kita cakap tak eloklah macam ni, daripada kita gosip, kita mengumpat, jom kita duduk dalam kuliah, duduk dalam majlis ilmu. Apapun
kita perbetulkan. Kadang takut-takutlah, na'udzubillah, kita punya niat dalam keadaan kita nak rasa kita pandai, kita baik, nak kita ketepikan. Kita nak cari redha Allah sebenarnya. Kadang dalam sesuatu kita nak cari redha Allah, di situ akan ada sesuatu yang manusia tak suka. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Kita benci sesuatu tapi Allah kata itu baik pada kita. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa khairul lakum. Kadang wa huwa syarrul lakum. Kita suka tapi Allah kata tak baik pada kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah kata aku lebih tahu sedangkan kau tak tahu. Jadi di sebalik gambaran ini kita kena banyak muhasabah diri, kita lapang dada. Kita mohon setiap yang kita buat ada bersama kita redha dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang manusia akan berkata-kata, asyik pergi kuliah aja, asyik begini je, tunjuk baiklah tu. Dia akan cakap macam-macam. Contoh-contoh. Apa pun kita kuatkan semangat kita kuatkan motivasi kita. Allah ma'ini ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Tolong aku ya Allah untuk sentiasa ingat kau, mensyukuri nikmat kau dan memperelokkan ibadah aku pada engkau ya Allah. Kita mohon kekuatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Mudah-mudahan jelas jawapan daripada soalan yang diberikan. Silakan, ada lain? Saya minta maaf, agak kurang sihat hari ini, semput daripada semalam. Jadi kita akan sambung di pertemuan akan datang. Jadi ahli surah yang dirahmati Allah, saya akan ke Palestin hari Rabu ni. Jadi insya-Allah ada kesempatan kita boleh buat live di sana. Apapun daripada admin Gema Nur Iman saya sedia. Dan saya akan masuk ke Mekah pada 1 hari bulan 31, 1 hari bulan saya akan balik ke Malaysia dah. Dan sambil-sambil hantar yang utama kita akan sampaikan sumbangan lah, musim sejuk dan sebagainya. Nak kirim insya-Allah saya sampaikan. Apapun mohon doa, Allah beri kesihatan, Allah beri kekuatan insya-Allah. Apapun kita ini hari ini bila sebut kita bicarakan tentang asing tadi, tentang benda-benda kebaikan ni, kadang pandangan orang setiap kebaikan ni dianggap macam buang masa. Benda yang jahat itu dianggap macam tak buang masa. Benda-benda agama dianggap ketilangan zaman. Kadang orang macam-macam, ustaz sana kan bergolak, kenapa susah-susah sana, sini kan ramai lagi yang macam-macam orang bercakap. Apa pun atas kekuatan kita sendiri. Ada lagi soalan, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Macam betul lah macam Ustaz cakap kan, bila kita buka kuliah ni, saya memang tak berani kalau kawan-kawan datang sebab ada setengah tu dia mempersoalkan apa ni, sama ada apa yang kita buat ni ataupun apa yang kita dengar ni macam memberi faedah. Sedangkan bagi saya kita nak memperbaiki diri kita, nak membetulkan niat kita, nak membersihkan diri kita. Jadi tapi saya tak pandai cakap bila bab-bab ni kan, dia saya diam je Ustaz. So bila orang datang saya memang off kelas sebab saya tak nak dia macam bila kita dengar dia macam dia macam pandang remeh tau. Jadi saya tak nak hati saya terluka ke, saya sakit hati ke, saya off kelas tu Ustaz. Boleh macam tu Ustaz? Dia dalam kita hidup ni kan, yalah kita perlu cari orang-orang yang baik, yang mendorong kita kepada kebaikan. Dan kita kena jauhkan bahasa dia apa, dia parasit. Parasit yang akan betul Ustaz. Macam-macam. Dia tak nak ajar kita buat baik, dia tak nak kepada kebaikan, tapi dia halang kita, dia peli-peli kita. Itu sebab dalam hadis Nabi SAW ada orang masuk neraka tanpa hisap. Kita biasa dengar masuk syurga tanpa hisap. Antaranya orang yang sabar, dicemur, orang yang banyak terima bala, musibah. Allah kata masuk syurga tanpa hisap. Tapi ada di kalangan manusia yang masuk neraka tanpa hisap. Tanpa nak dihitung, masuk neraka mizan. Allah kata tak ada, masuk neraka terus. Apa sebab? Orang yang halang buat kebaikan, orang yang subhanallah, dia menghina kebaikan-kebaikan itu untuk sampai pada orang tersebut. Macam orang-orang munafik lah. Masuk neraka tanpa hisap, tanpa ditimbang, terus masuk dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hari ini kita kena banyak doa lah. Bukan satu benda yang mudah. Kadang menguji hati kita, menguji iman kita. Apapun kita penuh dengan kerendahan, bukan dengan kesombongan, insya-Allah. Allah alam. Jadi saya minta maaf saya batin. Ustaz.
Mudah-mudahan ada manfaat daripada pertemuan kita. Kita akan sambung di pertemuan akan datang. Jadi mohon doa untuk perjalanan dakwah saya, untuk perjalanan mudah-mudahan jauhlah amal saya ke Palestin insya-Allah. Antaranya menyampaikan sumbangan ke pihak sana, ada sahabat saya Ustaz Nadir Nuri, antara yang penggerak di Palestin, dia berkahwin dengan orang Palestin. Jadi hari inilah yang kita boleh Palestin antara tempat-tempat yang disebut oleh Nabi SAW. Kita kena usaha 3 masjid ini. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Aqsa di Palestin. Mudah-mudahan di situ ada barakah. Ada barakah perjalanan kita insya-Allah. Barakah yang tempias yang sampai pada kita insya-Allah. Wallahu a'lam. Aku qali hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Berkatilah himpunan kami pada malam ini, Ya Allah. Lapangkan dada hati-hati kami, jiwa kami, Ya Allah. Bersihkan daripada karatnya dosa, daripada karatnya mazmumah. Dudukkan dalam hati kami cahaya iman, cahaya hidayah-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, rahmatilah kami. Tanpa sedikit kekurangan rahmat yang Kau berikan kepada kami, Ya Allah. Jadikan sisa umur kami ketaatan pada-Mu. Bukan sisa umur kami makin jauh lalai daripada-Mu, Ya Allah. Jadikan kebaikan seluruh kehidupan kami, kebaikan seluruh akhirat kami nanti, Ya Allah. Dan hindarkan kami daripada azab api neraka, Ya Allah. Istiqamahkan kami, Ya Allah. Kuatkan kami untuk istiqamah dalam ketaatan walau cabaran besar, seolah-olah tak nampak kebaikan, tapi kami istiqamah dengan kebaikan, Ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Subhanakallah. Ustaz ada yang tanya tu. Nak Dia pun sumbang nak untuk nombor akaun Ustaz. Palestin. Nombor akaun yang Ustaz bagi dulu tu boleh pakai ke? Okey. Saya ada yang Ustaz punya nombor akaun masa Ustaz pergi Mekah tu, boleh pakai tak? Baik. Kalau Okey. dapat nombor akaun saya sendiri sebab saya bawa kad, kad tu akan Okey. guna 5621